Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Perlawanan di antara Johor Darul Takzim JDT menentang pasukan Kelantan FC akan berlangsung sebentar lagi. Pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman mengakui beliau telah membuat pilihan sendiri dalam pelantikan jurulatih baharu skuad itu, Angel Alfredo Vera. Norizam atau lebih dikenali sebagai Zam Saham menjelaskan, dia sudah penat apabila asyik mendengar cadangan orang lain dalam pembentukan pasukan The Red Warriors, Kelantan FC. Yang lepas, semua pemain itu bukan saya pilih. Saya hanya percaya 100% atas semua pilihan yang dicadangkan. Kalah menang, saya yang hadap. Sekarang, semua angkat kaki dan kali ini, biar saya yang pilih sendiri. Alfredo, ketua jurulatih itu, saya pilih sendiri, bukan orang cadangkan. Penat untuk asyik dengar cakap orang dan kali ini, biar saya putuskan sendiri. Anda hanya lihat hasilnya sahaja, sama ada baik atau buruk, kata Zam Saham di Facebook miliknya. Kelantan ketika ini berdepan situasi sukar, selepas beberapa pemain import dan tempatan sebelum ini dilaporkan bertindak meninggalkan kelab itu, atas persetujuan bersama. Sementara itu, dalam perkembangan lain Zam Saham menjelaskan bahawa dia telah meletakkan syarat kepada dua usahawan, Datuk Seri Hasmiza Othman dan Irfan Lee Ruslan, yang berminat mahu mengambil alih Kelantan FC. Katanya, Hasmiza dan Irfan perlu menunjukkan bukti dana untuk meneruskan proses perbincangan lanjut mengenai pengambilalihan kelab itu. Saya sudah berjumpa Datuk Seri Fida dan Irfan Jim. Saya minta mereka tunjukkan bukti dahulu sebelum teruskan perbincangan, katanya. Jika beberapa tahun lalu aksi Kelantan dan Johor Darul Takzim JDT dilabel sebagai pertarungan maut, namun kini perlawanan kedua-dua pasukan di Stadium Sultan Muhammad keempat malam ini hanya diibaratkan pertembungan langit dan bumi. Apa tidaknya, Kelantan yang bergelut dengan masalah prestasi buruk menghuni tangga tercorot, manakala JDT pula berada dalam kempen paling cemerlang mereka apabila menguasai kedudukan teratas dan merekodkan kemenangan bersih sepanjang 16 perlawanan. Atas kertas, amat sukar untuk The Red Warriors untuk mencipta sesuatu, walaupun hanya mengimpikan untuk meraih satu mata, berdasarkan persembahan sempurna yang dipamerkan Harimau Selatan musim ini. Malah, meskipun beraksi di halaman sendiri, pasukan Pantai Timur itu berdepan kebarangkalian besar untuk mengalami kekalahan kali ke-14 dalam Liga, dengan mereka hanya meraih 4 mata daripada 15 perlawanan setakat ini. Pasukan milik Norizam Tukiman itu juga sudah hampir 4 bulan tidak meraih sebarang mata dalam Liga, apabila tewas 10 perlawanan berturut-turut, dengan kali terakhir mereka meraih mata ketika terikat 2-2 dengan KL City, 17 Mac lalu. Ia jauh berbeza dengan apa yang dikecapi pasukan berstatus abang besar, Harimau Selatan yang merekodkan kemenangan demi kemenangan dan kebanyakan menerusi jumlah jaringan besar. Jadi tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa 3 mata sudah berada dalam genggaman anak buah Esteban Solari, melainkan satu keajaiban besar berlaku di Kota Baru. Kali terakhir Kelantan menewaskan JDT pada 2018 dalam aksi peringkat kumpulan Piala Malaysia, dan selepas itu, mereka tewas 6 pertembungan terakhir, termasuk yang terbaru, kecundang 1-5 di tangan Harimau Selatan, di Stadium Sultan Ibrahim, Mac lalu. Satu lagi aksi Liga Super yang akan berlangsung malam ini, adalah perlawanan membabitkan pertembungan Jago Utara, Kedah Darul Aman FC, dan Kuching City FC, di Stadium Darul Aman. Kedah yang menampilkan prestasi lebih baik berbanding Kuching City, dijangka akan meraih 3 mata untuk terus memberi tekanan kepada Selangor FC dan Sri Pahang FC dalam perebutan tempat kedua Liga. Sang Kenari yang berada di kedudukan keempat hanya dibezakan 2 mata daripada Gergasi Merah dan Tok Gajah yang terikat 34 mata di kedudukan kedua dan ketiga. Dalam masa yang sama, Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, mengumumkan sebanyak 5 kategori tiket akan dijual bagi perlawanan akhir Piala FA yang bakal mempertemukan juara bertahan, JDT FC, dan Kuala Lumpur City FC, pada 22 Julai ini. Final Piala FA edisi ke-33 itu akan berlangsung di gelanggang tuan rumah JDT, Stadium Sultan Ibrahim,
di Iskandar Putri, Johor, pada jam 9 malam. 5 kategori tiket itu yang akan diagihkan secara sama rata kepada kedua-dua pasukan. General Admission berharga RM50, Grandstand RM100, FA Cup Premium RM150, MFL Premium juga RM150 dan MFL Grandstand RM200. Penetapan harga tiket mengikut kategori ini sama seperti yang telah dilakukan MFL pada perlawanan akhir mana-mana kejohanan Piala FA dan juga Piala Malaysia sebelum ini, di mana ia memberikan lebih pilihan buat penyokong untuk hadir ke stadium. Dan ada sedikit berita yang sangat menyedihkan berkenaan penyokong gelap terhadap Arif Aiman. Heboh di media sosial ketika ini apabila sebuah laman Facebook dipercayai milik penyokong bola sepak tanah air membuat komen keterlaluan terhadap bintang bola sepak negara, Arif Aiman Hanapi. Laman berkenaan yang menggunakan nama Selangor Fanatik Official telah meninggalkan komen seakan mendoakan tonggak Johor Darul Takzim itu agar mengalami kecederaan ACL. Komennya berbunyi begini: "Semoga Arif Aiman ACL, Grade 3. Komen itu mendapat pelbagai kecaman daripada pelayar media sosial berkenaan, dengan ada yang menganggap ia sebagai amat keterlaluan. Selepas komen berkenaan tular di media sosial, laman Selangor Fanatik Official tampil membuat permohonan maaf kepada seluruh penyokong bola sepak Malaysia. Terlebih dahulu kami dari Selangor Fanatik memohon maaf kepada seluruh penyokong bola sepak Malaysia, khususnya buat penyokong Selangor di atas komen balas yang dilakukan oleh salah seorang bekas admin kami yang mendoakan agar Arif Aiman kena ACL. Keputusan awal mesyuarat yang dibuat minggu lalu hanya sekadar beri amaran terakhir kepada bekas admin kami itu. Namun setelah pertimbangan menyeluruh berikutan keadaan semasa, kami sebulat suara dengan memperoleh persetujuan bersama individu tersebut, maka malam tadi beliau mengundurkan diri secara sukarela sebagai admin page. Kami memandang serius isu ini kerana ia membabitkan kredibiliti admin yang terbabit dalam pengendalian page Selangor Fanatik ini. Kami yakin ramai mengetahui bahawa page ini hanya melontarkan fakta ketika komen balas dan bukan melalui emosi. Justru itu, sekali lagi kami dari Selangor Fanatik memohon maaf bagi pihak si pelaku di atas keterlanjuran beliau dan kami akan cuba untuk mengawal supaya perkara sebegini tidak akan berulang lagi, jelas laman berkenaan. Berbalik kepada ulasan Kelantan, Datuk Seri Fida mengesahkan bahawa beliau turut menandatangani perjanjian kerahsiaan dengan pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman. Usahawan kosmetik itu berkata, dokumen berkenaan ditandatangani ketika mengadakan perjumpaan tertutup bersama Norizam di Pulau Pinang sebelum ini. Katanya, tindakan menandatangani dokumen berkenaan hanyalah untuk menjaga kerahsiaan maklumat berkenaan The Red Warriors yang dikongsikan Zam Saham pada pertemuan itu. Ketika ini, nama Harith Akif yang sedang menjadi perhatian penyokong bola sepak selepas aksi menakjubkan ketika bertemu Penang FC dalam perlawanan Liga Super di Stadium Bandaraya, Georgetown, Pulau Pinang pada Sabtu. Pemain berusia 22 tahun itu hampir menjaringkan hat-trick selepas meledak 2 gol, sekaligus membawa perubahan permainan berbeza, terutama di posisi serangan Kelantan FC. Bekas pemain Presiden UiTM FC itu merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Sains Sukan UiTM Shah Alam. Penyokong Kelantan merasakan corak permainan Harith lebih baik daripada bekas penyerang import The Red Warriors iaitu Nuha Marom dan Ismail Akinade. Setakat ini, Harith sudah pun menjaringkan 5 gol ketika menyarung jersey Kelantan dalam 2 kejohanan berbeza iaitu Piala MFL dan Liga Super. Harith yang baru tampil 2 kali dalam kesebelasan utama Kelantan sudah mula mendapat reaksi positif daripada penyokong Kelantan. Oleh itu, tidak salah untuk mengatakan Harith adalah penyembuh luka penyokong yang sedih dengan pemergian 2 penyerang import tersebut. Malah, ada penyokong Kelantan yang mengusik pihak pengurusan supaya memberikan kontrak jangka masa panjang untuk Harith sebelum menentang Johor Darul Takzim JDT malam ini. Mengulas JDT, pasukan tersebut menepis tanggapan boleh menewaskan pasukan tangga tercorot Kelantan FC dengan mudah apabila mereka bertembung pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Muhammad, Kota Baru, malam ini. Jurulatih JDT,
Esteban Solari berkata fokus utama lebih terarah memperkemaskan taktikal permainan Harimau Selatan yang kurang efektif ketika menentang Negeri Sembilan FC 8 Julai lalu, tanpa mahu memikirkan apa yang berlaku ke atas skuad yang dimiliki Norizam Tukiman. Aksi seterusnya menentang Kelantan, dan kami harus meneruskan persembahan berkualiti dan berintensiti tinggi untuk membawa pulang 3 mata, dan ia perlawanan penting, kerana selepas itu, kami akan bermain pada final Piala FA. Kami tidak memandang rendah keupayaan Kelantan FC, ditambah kita akan bertembung selaku pelawat di rumah mereka. Bagi pengendali JDT, iaitu Esteban Solari, kemenangan yang diharungi baru-baru ini sememangnya menaikkan moral pemain, tapi beliau tidak mahu mereka terlalu dibuai dengan kemenangan, memandangkan ada tugas berat menanti mereka selepas ini. Jika dinilai corak permainan Kelantan FC, mereka beraksi mengamalkan permainan bertahan dengan baik dan bertindak membuat serangan balas pantas. Malah pasukan itu kerap beri kesukaran buat barisan serangan lawan, dan kami tidak boleh ambil mudah pada pertembungan itu. Ia tetap perlawanan sukar bagi kami, walaupun pasukan tersebut sedang mengalami isu dalaman di antara pemilik dan pemain. Kami akan membuat persediaan lebih rapi, dan seperti yang dikatakan, kami akan memberi fokus untuk terus memantapkan lagi barisan pemain dengan membentuk kombinasi permainan tersusun. Kami harus ada kepercayaan terhadap kualiti permainan dan mengelak daripada sikap tidak sabar bagi memastikan apa jua strategi dan gerakan yang disusun atau beri impak positif dalam permainan menerusi gerakan di posisi sayap kiri dan kanan, katanya. Dan yang terakhir, anda semua boleh menyaksikan perlawanan ini secara terus dan mudah dengan melanggan di aplikasi Soka serendah RM4 sahaja. Selepas video ini tamat, sila ke Instagram rasmi Ini Liga Domestik kita, agar anda semua tidak terlepas siaran langsung perlawanan membabitkan kedua pasukan ini. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis.